Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi kita pada pagi ini. Semoga anak-anak semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, so untuk hari ini kita akan masuk topik yang pertama, iaitu pola dan jujukan 1.1 pola. Okey, kita pergi halaman seterusnya. Okey, apa itu pola? Pola ialah aturan ataupun corak tertentu dalam senarai nombor ataupun objek. Maksudnya di sini sesuatu nombor ataupun objek itu disusun ada aturannya dan ada corak tertentu. Macam mana nak faham? Kita kena lihat pada contoh. Ni kamu boleh lihatlah pada muka surat 3 dalam buku teks. Okey, halaman seterusnya. Okey, ni contoh yang pertama dari segi objek. So kat sini boleh lihatlah. Yang pertama, titik yang pertama saya labelkan. Ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Kalau anda perhatikan di sini, yang pertama ini, titik yang pertama ni, bahagian yang pertama ni, yang pertama ni pergi kepada bahagian yang kedua. Titik yang sebelumnya ini kita tambahkan dengan 2, baru kita dapat bahagian yang kedua ni. Begitu juga anda perhatikan di sini, bahagian yang kedua ni pergi kepada bahagian ketiga. Bagaimana bahagian ketiga ini terhasil? Bila mana kita tambahkan 2 pada titik yang sebelumnya. Nampak tak? Sama juga bahagian yang keempat. Bahagian yang keempat ini terbentuk bila mana kita tambahkan 2 titik daripada bahagian yang ketiga. So kat sini pola dia, ni polanya. Polanya adalah kita menambahkan 2 titik kepada corak sebelumnya. Sebelumnya maksudnya titik yang sebelumnya kita akan tambahkan dengan 2, baru kita akan dapat bahagian yang seterusnya. Itu maksudnya. Jelas? Okey, ini untuk bahagian objek. So cikgu rasa kamu pun boleh nampak lah gambaran dia bagi objek. Okey. So ini pola nombor. Pula kita masuk. Okey, so pola nombor ada 4 bahagian kat sini. Yang pertama melibatkan pertambahan, yang kedua melibatkan penolakan, dan yang ketiga melibatkan pendaraban, yang terakhir yang keempat melibatkan pembahagian. So ada 4 komponen lah bahagian utama yang terdapat dalam pola nombor. So kita akan pergi dengan lebih lanjut pada bahagian contoh pada buku surat seterusnya. Okey, ni contoh dia. So ni yang pertama. Cikgu buat terus siap-siap. Kedua, tiga, keempat. So kita pergi dulu bahagian penambahan. So kalau lihat kat sini kita ada 7, kita ada 14, kita ada 21, kita ada 28, kita ada 35. Bagaimana aturan ataupun pola corak bagi susunan nombor-nombor ini, di mana 7 bagi 7, 14, 21, 28, 35. Bagaimana aturan bagi nombor-nombor ini? So kita lihat kat sini nombor-nombor ini telah ditambahkan dengan 7. Maksudnya kat sini nampak ni, 7 kepada 14 kita tambahkan dengan 7 pada nombor sebelumnya yang ni. So kita akan dapat 14. Begitu juga 14. 14 ini ditambahkan dengan 7 untuk kita dapatkan ni 21. Okey,
Dan 21 ini kita tambahkan dengan 7 untuk kita dapatkan 28 lah. Dan 28 ini kita tambahkan dengan 7 untuk kita dapatkan nilai yang seterusnya, iaitu 35. Nampak? Itu susunannya. So pola dia adalah kita menambah 7 kepada nombor sebelumnya. Ini pola dia. Maksudnya aturannya, setiap nombor pada awalnya kita tambahkan dengan 7 untuk kita dapatkan nilai nombor seterusnya. Dan dia mestilah, polanya mestilah sama. Kalau sini 7, sini mesti 7, sini mesti 7, sini mesti 7. Tak boleh sini 7, tak boleh sinilah 8, sini 9, sini 10. Itu kita tak sebut sebagai pola, sebab aturannya tidak seragam lah. Itu untuk penambahan. Untuk yang kedua, kita ada 84, kemudian kita ada 72, kita ada 60, kita ada 48 dan kita ada 36. Kalau anda perhatikan di sini, nombor ini semakin berkurang, betul? Daripada yang besar 84, 72, 60, 48 sampailah nombor yang kecil. Untuk yang ini dia sama ada dua sahaja. Sama ada dia boleh jadi penolakan, dia boleh jadi pembahagian untuk polanya. So kalau kat sini 84 pada 72 ni, ini sebenarnya penolakan lah. Ini dia. Kenapa penolakan? Kalau kamu cuba bahagikan, kamu tidak akan dapat pola yang sama pada bahagian bawah ni. Kalau kamu bahagikan nombor, katakan 84, kan, kita bahagikan dengan 72 bagi dengan 60. Pola yang di sini kamu tidak akan dapat nilai yang sama. So dia sebenarnya adalah penolakan. Kita tolak dia untuk kita dapatkan nombor di sebelahnya. Contoh 84 ni kan. Bagaimana terbentuknya 72 ni? Bila mana kita tolakkan nombor 84 ini dengan 12. So kita akan dapat 72. 72 ini kita tolakkan dengan 12, kita akan dapat nilai yang seterusnya, iaitu 60. So 60 ni kita tolakkan dengan 12, maka kita akan dapat nilai 48 lah. Dan yang terakhir 48 ni kita tolakkan juga dengan 12, so kita akan dapat 36. So kalau kat sini pola dia adalah sama, iaitu kita menolak 12 kepada nombor sebelumnya. Itu polanya bagi penolakan. So kalau yang ini sebenarnya kita nak tahu berapa banyak penolakan tu, kamu kena cuba satu-satulah. Maksud cikgu, tolakkan 84 dengan 72. Cuba try 7 dapat tak 12. Kemudian 72 tolak 60 dapat tak 12. 60 tolak 48 dapat tak 12. 48 tolak 36 dapat tak 12. So kalau dia sama, seragam, maksudnya itulah polanya. Tapi kalau kat sini tak sama, maka itu bukanlah polanya. Contoh yang ketiga, pendaraban ni dia. Untuk pendaraban, so 16, 32, 64, 128 dan juga 256. So nombor ini semakin bertambah lah, nilainya semakin meningkat. Ni sama ada, konsep dia sama ada penambahan ataupun pendaraban lah. Kalau kita nak tahu, kita kena cuba kat sini. Untuk pendaraban ni, dia sebenarnya agak, orang kata, kritikal lah. Macam mana kita nak tentukan ni pola dia ni? Nilainya berapa? Kat sini dia boleh katakan 2, tapi kalau tak bagi, macam mana kita nak buat? Kalau cikgu mudahkan kamu. 32 ni 16 kan? Ni 32. So nombor dia akan bertambah, betul? So kalau kita cuba buat penambahan, kalau 16 kita tambahkan dengan 2, kita boleh dapat ke 32? Tak dapat kan? Kalau 32 tambah dengan 2, boleh dapat ke 64? Tak dapat. 64 tambahkan dengan 2, boleh dapat ke 128? Tak boleh. Tak logik kat situ kan?
Ataupun kamu cuba lagi nombor yang lebih besar. So sebenarnya untuk yang ini 16, 32, 64, 128, 256 ni, kaedahnya adalah cuba kamu bahagikan 32 ni bahagikan dengan 16. Kamu dapat berapa? Dapat 2. 2 kan? 64 bahagikan dengan 32 dapat berapa? 2. 128 bahagikan dengan 64 kamu dapat berapa? 2. 256 bahagikan dengan 28 kamu dapat berapa? 2. So pola dia sama, nampak? 2, 2, 2 dan 2. Cuma sekarang ni kita tak tahu dia operasi apa. So kalau kita dah tahu polanya adalah 2, tapi kita tak tahu apa operasinya, cuba kita kalikan 16 kali 2 dapat tak 32? So kalau dapat, kita cuba yang seterusnya. 32 kalikan dengan 2 dapat tak 64? 64 kalikan dengan 2 dapat tak 28? 28 kali dengan 2 dapat tak 256? Kalau dapat, maksudnya dia melibatkan pola bagi pendaraban. So sebab tu kat sini kamu boleh lihatlah polanya adalah mendarab 2 kepada nombor sebelumnya. Sebab apa kita katakan dia pendaraban? 16 kali 2 dapat 32. 32 kali 2 kita dapat 64. 64 kali 2 kita dapat 128. Maafkan saya, bukan 28 28 kali dengan 2 kita dapat nilai 256. Polanya adalah sama, iaitu dengan didarabkan 2 kepada nombor yang sebelumnya. Untuk dapatkan nilai-nilai yang seterusnya lah. Tu maksud cikgu. Okey, jelas? Untuk pendaraban ni memang kena cuba kita bahagikan dulu. Yang ni 32 bahagikan dengan 16. Bahagikan ni nombor bersebelahan dengan sebelumnya. Nombor bersebelahan dengan sebelumnya. Nilai yang di sini bahagikan dengan nombor sebelumnya. Pola dia sama tak yang di bawah ni? Kalau sama, maksudnya kita cuba try lah buat pendaraban. Kalau dapat nilai dia sama dengan susunan nombor ni, maka itu boleh kita katakan sebagai pendaraban bagi pola ni. Okey, dan yang terakhir pembahagian ni dia pembahagian. Okey. So untuk pembahagian kita ada nombor yang dah disusun. Kita ada 625, kita ada 125, 25, 5 dan 1. Nombor ni makin berkurang. So sama ada dia boleh jadi penolakan ataupun pembahagian tu maksud cikgu lah. So bagaimana kita nak tahu dia ni bahagi ke dia tolak? Tapi kalau kamu try tolak kat sini 625 dengan 125. Okey, kamu tolak, kamu akan dapat satu nilai. Kalau 125 tolakkan dengan 25, kamu akan dapat satu nilai. 25 tolakkan dengan 5, kamu akan dapat satu nilai. 5 tolak dengan 1, kamu akan dapat satu nilai kan. So nilainya, ini cikgu boleh bayangkan, nilainya kamu tidak akan dapat sama. Yang di sini, di sini, di sini dan di sini kamu tidak akan dapat nilai yang sama sebenarnya. So itu maksudnya polanya bukanlah operasi tolak So kalau bukan tolak, maksudnya dia bahagi. Kalau dia bahagi, maksudnya cuba kamu bahagikan 625 bahagikan dengan 125, kamu dapat berapa? Kamu dapat 5 kan? Okay, 125 bahagi dengan 25, kamu dapat 5 juga. 25 bahagikan dengan 5, dapat 5. 5 bahagi 1 dapat 5. So pola dia kat sini adalah sama, 5, 5, 5, 5. So maksudnya di sini susunan nombor di sini yang di atas ni, aturan nombornya kita bahagikan dengan 5 untuk kita dapatkan nombor berikutnya 25, 125, 25, 5 dan juga 1. Sebab tu polanya kat sini kita bahagikan ataupun membahagikan 12
kepada nombor sebelumnya. Maksudnya di sini nombor sebelumnya ini 625 ni kita bahagikan dengan 12 dapat 12. Oh, sorry. Ada kesilapan kat sini, typo yang ni bukan 12 tapi 5 so ni cancel bukan 12. So polanya kat sini adalah kita membahagikan 5 ni potong, membahagikan 5 kepada nombor sebelumnya. So 625 bahagi dengan 5 dapat 125. 125 bahagi dengan 5 dapat 25. 25 bahagi dengan 5 dapat 5. 5 bahagi dengan 5 dapat 1. Tu maksudnya. Nampak susah tapi sebenarnya dia lebih mudah je. Okay, tak apa. Lepas ni cikgu nak kamu cuba buat contoh soalan tugasan yang cikgu dah berikan lah. So selesai untuk topik hari ni. So kalau ada soalan kamu boleh tanya dalam grup Cuba dulu buat soalan tu. Jangan tak cuba. Salah tak apa. Yang penting kamu cuba. Okay, boleh? Okay, so untuk hari ni sekadar ini saja pembelajaran kita. Cikgu tak nak bagi banyak-banyak. Sebab sehari berapa banyak subjek kamu kena buat. Ulang kaji, kena join untuk pembelajaran. So cukup untuk setakat ini. So cikgu ada sediakan 4 soalan kecil tak banyak pun. Boleh cuba untuk selesaikan. Okay, so cikgu sudahi kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.